Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita peluang untuk masih lagi boleh menyambung kerja-kerja kita, usaha-usaha kita, mohon ampun, menambahkan ibadat kita, memperbaiki ibadat kita, dalam proses kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa kepadanya, yang takut kepadanya, yang redha dengan segala ujian yang diberikan kepada kita. Semoga dengan itu ia menjadi sebab kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjalankan jihad, bermujahadah untuk menyampaikan agama Islam kepada kita. Tidak ada lain daripada tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat Islam daripada api neraka, menyelamatkan seluruh umat manusia daripada api neraka. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafus salih mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu taala, dan kita menjadi tanggungjawab kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupannya maksum dan dijamin syurga. Walau bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus juga melakukan ibadah, teruskan melakukan juga tanggungjawab apa yang Allah bagi pada dia. Kita kena ambil iktibar dan berselawat kepadanya dan mendoakan para ulama yang terdahulu yang telah bertungkus lumus memahamkan kita tentang agama. Semoga ia juga menjadi salah satu daripada kerja buat kita yang kita perlu lakukan demi menghargai, bersyukur ke atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita hari ini berada di muka surat 140, hadis yang ke-182. Muka surat 140, hadis yang ke-182. Kita membicarakan tentang zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan selepas daripada solat. Zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang ditinggalkan kepada kita. Kita dah melalui beberapa hadis secara umum tentang fadilat ataupun kelebihan-kelebihan ataupun anjuran-anjuran kita berzikir selepas solat. Hari ini kita masuk hadis yang seterusnya, bila Imam Nawawi dia sambung, dia kata apa? Wa rawaina fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadith kaifa al istighfar? Qala astaghfirullah astaghfirullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila habis selesai daripada solat, maksudnya bila kita kata selesai daripada solat, maka selepas memberi salam lah. Selepas selesai daripada solat, selepas selesai daripada solatnya Nabi akan istighfar 3 kali. Kemudian Nabi akan sebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah yang maha sejahtera. Assalam ini yang pertama ini kembali kepada, merujuk kepada salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Quran.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah SWT itu nama-nama yang maha baik. Maka berdoalah dengan nama Allah SWT. Antas salam. Ya salam, ya salam, salimna. Kalau antara cara nak berdoa dengan nama-nama Allah SWT ini, menyebut nama Allah SWT, ya salam. Ya wahai yang maha sejahtera, sejahterakan kami, amankan kami, selamatkan kami. Itu cara berdoa dan bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan hanya dari engkau kesejahteraan. Tak ada satu makhluk lain yang mampu untuk memberi kesejahteraan yang hakiki kecuali daripadamu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia kata, maha suci engkau wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita selalu baca ada tambahan sikit lah yang lain kan. Allahumma antas salam minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang menambah satu dua perkataan, tetapi dalam riwayat yang diriwayatkan dalam Sauban ini, kita tengok sebegini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu bacaan yang dibaca terus selepas istighfar 3 kali. Cuma dalam hadis ini disambung lagi, qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadis. Dikatakan kepada Imam Al-Auza'i. Jadi dia beritahu kat sini, dia kata Imam Al-Auza'i ini adalah salah seorang daripada perawi-perawi hadis ini. Nak ceritanya hadis ini di peringkat, okey. Kalau nak faham, Imam Al-Auza'i dia adalah tabi'in. Imam Al-Auza'i adalah tabi'in. Okey. Jadi dia salah seorang daripada perawi hadis ini. Maknanya di peringkat, di generasi tabi'in tu ramai perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu, daripada tabi'in dan juga daripada tabi'in ambil daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan periwayatan itu banyak. Imam Al-Auza'i ini salah seorang daripada perawi hadis ini di peringkat ataupun generasi tabi'in. Ditanyakan kepada dia bagaimana istighfar itu, sebab kita tahulah istighfar ni macam-macam lah yang kita kata, astaghfirullahalazim, Allahumma ghfirli, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lah, yang kita baca apa semua tu kan. Tapi yang dirujuk, yang ditanya kepada Imam Al-Auza'i ini tentang bagaimana istighfar itu, Imam Al-Auza'i jawab simple. Dia kata astaghfirullah. Maknanya 3 kali astaghfirullah. Kita selalu baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kan. Jadi itu bacaan-bacaan tambahan yang setakat ini kita jumpa yang ni dulu, astaghfirullah. Maka ini antara kaifiat istighfar yang dijawab oleh Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i bila ditanya dalam hadis ini, berkaitan dengan hadis ini, Imam Al-Auza'i jawab astaghfirullah. Imam Al-Auza'i ni kita tengok sikit lah, lama dah tak tengok individu-individu ataupun figura-figura besar dalam Islam ini. Semoga dengan kita mengetahui sedikit lah, saya melencong sikit, ambil iktibar daripada kehidupan para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Maka kita tengok dekat sini, Imam Al-Auza'i ni dia lahir pada tahun 88 Hijrah. Dia lahir pada tahun 88 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 157 Hijrah. Dia ni ulama besar Syam lah. Ulama besar di belah Syam, di belah utara semenanjung tanah Arab. Dan dia terkenal dengan seorang seorang ulama yang begitu adil dengan semua kaum. Seorang ulama yang terlalu adil dengan semua kaum, sehingga satu cerita, satu gelaran yang diberikan kepada Imam Al-Auza'i ini, dia orang beri gelaran, mereka menggelarkan dia sebagai Syafi'un Nasara. Orang yang backup, orang yang bukan menyokong tetapi menjaga kebajikan orang Nasara. Kalau kita silap baca, kita kata dia ni sokong orang Nasrani. Dia bukan isu sokong orang Nasrani, tetapi dia duduk kat belah Syam, belah utara, dan nak masuk ke Eropah. Dekat belah Syam sana dia ada banyak orang Kristian, dekat Lubnan dan sebagainya.
Maka di sana terdapat ramai orang-orang Kristian yang berada di bukit-bukit dan sebagainya. Pada ketika itu berlakulah sedikit perkara macam tak puas hati di kalangan orang Nasara, dan memang ada berlaku juga ketidakadilan dari segi pemerintahan. Beberapa keputusan diambil oleh pemerintah ketika itu. Maka Imam Al-Auza'i adalah orang yang tegak berdiri menegakkan keadilan, tak kiralah keadilan itu berpihak kepada orang yang Islam ataupun belum Muslim. Jadi dia ni terkenal pada ketika itu ada isu, ada konflik sikit tentang orang Nasrani. Ada isu zaman Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya, itu ada isu kat situ. Cerita sejarah tu panjang sikit, tapi nak ceritanya dia membela dan memberi kebajikan dan keadilan yang selayaknya bagi orang, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi. Maka dia digelar seperti itulah, Syafi'un Nasara, di antara gelarannya lah. Dan diceritakan juga Imam Al-Auza'i ni, dia bila dia meninggal, dia kata kharajat fi janazatihi arba'u umam. Keluar tasyi' jenazah, maksudnya mengiringi jenazah dia ke tanah perkuburan ini 4 jenis manusia, 4 kaum. Kharajna yahmiluhu al-muslimun, orang Muslim keluar, orang Yahud keluar, orang Yahudi pun keluar juga dari satu sudut yang lain, orang Nasrani juga keluar dari sudut yang lain, dan orang Qibti ni orang satu bangsa yang banyak dekat Mesir sekarang ni, bangsa Qibtiyah. Mereka ni satu bangsa, dia bukan bangsa Arab tapi bangsa Qibti. Mereka ada agama yang kebanyakannya mereka agama Kristian lah. Tapi nak ceritanya mereka ada agama lain juga, agama tu nenek moyang mereka lah, Qibti. Itu yang mengikut yang saya faham. Dan nak ceritanya bukan orang Muslim saja yang keluar tasyik jenazah dia, tetapi ramai di kalangan orang-orang yang datang daripada 4 jenis kaum, 4 agama ini, 4 jenis kaum ini. Agama Islam, orang Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi dan bangsa Qibti. Menunjukkan bahawa kita sebagai seorang Muslim, bila ingin menegakkan keadilan, kita kena tolak ke tepi bab agama dan apa-apa saja kepercayaan. Sebab keadilan itu wajib menjadi arahan, menjadi tanggungjawab kita untuk ditegakkan. Begitu juga bagaimana Nabi Muhammad SAW bila menghakimi di antara seorang Yahudi dan seorang Muslim. Maka apabila dah diketahui, dah terbukti bahawa Muslim itu yang salah, maka orang Muslim tetap dihukum, maka kebajikan orang Yahudi itu terjaga. Itu sebab orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW ini bukan orang-orang yang memusuhi dengan sebab Nabi Muhammad SAW itu melakukan perkara yang tidak baik, tetapi memusuhi di atas dasar kedengkian, berdasarkan kedegilan mereka. Maka Imam Al-Auza'i ini di antara tabi'in yang masyhur sangat-sangat, imam muhaddis, faqih, orang yang pakar faqih dalam bab ilmu fiqh. Maka itu di antara perkara yang kita kena tahu jugalah tentang tabi'in Imam Auza'i ini. Imam Auza'i ini juga diceritakan oleh Walid bin Muslim, dia kata كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. Kita bercakap tentang zikir, kita kena tengok bagaimana tabi'in dulu berzikir. Mereka berzikir selepas solat. Kalau solat subuh dia kata, Imam Auza'i ni dia kata kalau dia solat subuh, dia akan duduk mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah nampak matahari terbit. Kita solat subuh tu matahari tak nampak lagi, tak cerah lagi dekat dia tak ada syafaq lagi kan. Dia tak ada nampak cahaya lagi tu. Dia akan berzikir sehingga nampak cahaya. Lebih kurang berapa minit? Lebih kurang dalam tempoh boleh kata 40 minit juga, ataupun lebih daripada setengah jam sehingga timbul, ataupun mungkin 50 minit sehingga timbul. Kita nampak, kita buka je tingkap dan sebagainya ni, kita nampak dah cahaya. Maka masa tu dia berhenti. Jadi Imam Auza'i itu tradisi cara dia beramal. Mereka sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Di antara yang ceritakan oleh Imam Auza'i, selepas subuh dia duduk sehinggalah berzikir sehinggalah terbit matahari. Lepas tu ada seorang perempuan masuk ke rumah masa tu, isteri Imam Auza'i adalah. Dia pun tengok, dia kata fara'at al-hasir. Dia tengok tempat semayang, tempat macam sejadah, tempat orang solat itu basah, macam lembab, macam berair, macam basah, lembab. Faqalat laha, perempuan ni kata kepada isteri Imam Auza'i, dia kata
Mungkin kot dia kata tempat ni ada budak kencing lah. Ada sabi, dia kata sabi balaha huna, dia kata ni ada budak kencing kot dekat atas sejadah ni, atas tempat sembahyang ni, dia kata. Lepas tu isteri Imam Auza'i dia kata apa? Hadha min athari dumu'i syekh fi sujudihi wa hakadha yusbihu kulla yawm. Dia kata tak, bukan budak yang kencing. Dia kata ini adalah kesan air mata syekh, iaitu Auza'i, semasa dia sujud. Lepas tu dia kata, isteri dia kata macam ni lah Imam Auza'i, dia kata setiap pagi macam ni lah dia. Ini pengiktirafan, ini persaksian daripada isteri dia sendiri tentang Imam Auza'i, bagaimana dia beribadat, bagaimana dia berzikir kepada Allah SWT, bagaimana dia rapat dan bermujahadah dalam ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, semoga kita menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikut jejak langkah para salafus salih dalam menuju ke arah menjadi orang yang salih dan salihah insya-Allah. Jadi Imam Auza'i dia jawab astagfirullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i juga, dan juga Imam Ibn Majah. Kebanyakan perawi-perawi hadis mengeluarkan hadis ini, dan kita ambil hadis ini sebagai satu paksi awal dulu, menceritakan tentang apa yang perlu dibaca selepas solat secara direct, dan selepas solat apa dia. Sebab hadis-hadis lain dia tak cerita begitu susunannya, tetapi hadis ini dia cerita sedikit susunan. Sebab hadis-hadis lain dia tak cerita tentang susunan, dia beritahu lepas solat. Tapi hadis ini dia cerita selepas selesai solat istighfar 3 kali. Lepas istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Okey. Saya tengok soalan kalau ada. Kalau ada. Okey. Adakah amalan Nabi yang Ustaz nyatakan tadi pada solat fardu dan solat sunat? Dia umum. Puan Mahani, hadis ini hadis umum setiap solat. Idzan sarafa min as-salah. Cumanya saya cerita tentang Imam Auza'i tadi, itu cerita amalan dia selepas subuh dan sebagainya. Banyak dia tak ceritakan secara detail apa zikir dia, tapi hadis ini hadis umum. Hadis ini umum untuk setiap solat. Hadis ini umum untuk setiap solat. Dia kata idzan sarafa min salatihi. Bila dia habis solat dia tak cerita apa-apa jenis solat, tetapi solat dia. Maksudnya secara umum hadis ini terpakai untuk semua solat. Hadis ini terpakai untuk semua solat. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey, dah. Okey, kita sambung lagi. Barakah ini kalau orang tanya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Barakah ini kalau orang kata cakap tentang berkat. Apa itu makna keberkatan? Itu sebab kalau orang balik dari haji, balik dari umrah, apa makna keberkatan? Maksudnya keberkatannya di antara yang ulama bincang adalah kalau duit, harta, ilmu, kalau duit itu berkat, duit itu akan bertambah. Akan rasa cukup je. Walaupun orang nampak tak banyak, tetapi kita rasa cukup. Diri kita rasa redha dan qanaah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Itu dari segi apa yang dialami oleh penerima rezeki itu. Dikatakan barakah. Tapi keberkatan ini banyak lagi gambaran-gambaran lain. Seumpama menginfakkan harta dia dan sebagainya, memberi hadiah kepada orang-orang lain sebagai lahir kasih dan sayang di antara orang-orang Muslim dan sebagainya, kan? Dan juga kepada bukan Muslim pun tak ada masalah kita nak bagi hadiah. Itu barakah. Kalau pergi haji, umrah, balik dari haji dan balik dari umrah, lebih banyak ibadatnya, lebih kerap dia beribadat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara makna keberkatan lah, yang kita selalu minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال. Yani hari ini cerita tentang dia kata kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada solat wasallama dan memberi salam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga zikir selepas solat, tahlil.
La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam ni kita selalu baca yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi kebanyakan riwayat yang saya jumpa, yang kita duk baca sebelum-sebelum ni pun payah tak jumpa yuhyi wa yumit. Wallahu alam kalau siapa ingat, tapi setakat yang saya duk baca tak ada tambahan. Ada pernah jumpa juga, tapi riwayat itu diambil daripada riwayat lain. Tapi riwayat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini doa ni kalau kita betul-betul hayati, kita akan rasa tenang dalam hidup. Lebih tenang dalam hidup tentang apa ujian Allah bagi kat kita, ketakutan kita kepada orang lain, ketakutan daripada himpitan-himpitan kehidupan. So, kita faham, kalau kita faham doa ini, Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang menghalang kalau kamu nak bagi kepada aku. Dan tidak ada yang boleh memberi kepadaku kalau engkau halang. Itu cara faham yang paling mudah sekali. Kita kena sematkan dalam diri kita, hati kita, supaya kita punya kepercayaan dan pergantungan kita kepada Allah SWT itu lebih kuat dan semakin kuat setiap hari sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud juga, Imam Nasa'i juga buka sebut dalam kitab Iftitah, dan juga Amal Yaum wa Lailah. Hadis ini disebut dalam banyak kitab hadis. Kami meriwayatkan juga, dia kata, Imam Nawawi disambung lagi, wa rawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim daripada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul dubura kulli salatin hina yusallim. Hadis ini bukan Nabi yang baca, bukan menceritakan tentang Nabi, tetapi menceritakan tentang annahu kana yaqul, yang ni ceritakan tentang Nabi, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tengok sekejap. Kami akan bersama Muslim bahawa dia setiap kali solat mengucapkan. Ini cerita tentang Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan sebab di bawah selepas habis hadis nanti kita akan nampak caption Abdullah bin Zubair. Hadis ini menceritakan bahawa Abdullah bin Zubair yang sentiasa membaca di setiap kali selepas solat. Dia kata kat sini annahu kana yaqul dubura kulli salah. Abdullah bin Zubair ini dia akan sebut, dia akan berzikir setiap kali habis solat. Selepas memberi salam, Abdullah bin Zubair dia akan terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni juga tak ada yuhyi wa yumit. Bukan masalah yuhyi wa yumit itu maknanya tidak betul, tetapi lafaz itu tidak ada di dalam riwayat ini. Okey. La haula wa la quwwata illa billah, dia ada la ilaha illallah, dia ada tahlil. Dia ada hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Dia ada tahlil lagi, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun na'matu wa lahul fadl. Baginya kenikmatan, kerahmatan dan kenikmatan, dan baginya Allah Subhanahu Wa Taala itu kelebihan, kebaikan. Walahu thana, dan baginya segala pujian al-hasan. Walahu thana'ul hasan, baginya Allah Subhanahu Wa Taala itu segala pujian yang baik-baik. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlisin, orang-orang ikhlas kepadanya, menyembahkan diri keseluruhannya dengan seluruh jiwa raganya baginya sebagai agama. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang musyrik ini menegah ataupun tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang-orang muslimin. Maka ini zikir yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair setiap kali lepas solat, selepas bagi salam. Apa kita ulang sekali lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca zikir kadang kita baca laju sehingga kita tak tahu nak berhenti kat mana, kita berhenti dekat tempat yang terpotong maknanya tak cukup dan sebagainya. Jadi saya baca ni pendek-pendek ni bagi orang-orang yang nak baca secara pendek. Maksudnya nafas tak cukup ke ataupun ada
yang memilih untuk membaca secara pendek boleh. Nak baca laju-laju boleh, nak baca semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak baca pendek-pendek, la ilaha illallah. Boleh berhenti kat situ. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun na'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kita kalau kita baca pendek-pendek, kadang-kadang kita sempat capture makna dia. Semoga bila kita baca tu kita dapat capture makna dia, kita dapat faham makna dia, kita dapatlah hadirkan hati sepenuhnya untuk menghayati makna apa yang kita berdoa dan kita minta dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berzikir kita kena lambat-lambat kalau boleh, faham makna, hadir hati, semoga kita memahami apa yang kita minta. Qala Ibnu Zubair. Qala Ibnu Zubair, atas tadi an Abdullah Ibnu Zubair. Dekat bawah ni Ibnu Zubair. Apa beza kedua-duanya? Samalah. Bila jumpa dalam riwayat mana-mana, kitab hadis dan kitab fiqh ke apa ke menyebut tentang Qala Ibnu Zubair, berkatalah anak Zubair Ibn Al-Awwam. Zubair Ibn Al-Awwam. Dua-duanya sahabi. Anak Abdullah pun sahabi kecil. Zubair Ibn Al-Awwam pun sahabi juga tapi sahabi besar. Sahabat besar. Anak beranak dapat martabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib, kedua-duanya juga sahabi. Itulah rezeki yang Allah bagi kepada para salafus salih. Moga kita juga mendapat rezeki yang sama, dapat menandingi mereka juga, sebab semua orang layak untuk mempunyai peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala, tetapi martabat mereka itu Allah bagi lebih. Mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Ibnu Zubair ini maknanya Abdullah bin Zubair lah, orang yang sama. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair sama je. So bawah hadis ini di akhir hadis ini Abdullah bin Zubair, dia kata apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Ibnu Zubair dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil dengan tahlil ini pada setiap kali selepas solat. Dia nak cerita tadi lafaz hadis awal tu dia kata dia yang sebut, tetapi selepas habis hadis tu dia bagi tahu inilah zikir tahlil. Dia namakan tahlil juga. Sebab bermula dengan la ilaha illallah. Inilah tahlil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertahlil dengannya pada setiap kali selepas salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasai dan sebagainya. Boleh faham Kita tengok kalau ada soalan supaya tak ada soalan yang tertinggal. Kecukupan, ya betul. Macam mana dengan istighfar 7 kali masa subuh dan maghrib? Istighfar 7 kali ni wallahu alam, saya tak jumpa lagi. Saya pernah baca juga, saya tak jumpa lagi. Nanti saya ambil take note soalan ni Nur Adida. Saya ambil masa cari sikit. Apa makna yuhyi wa yumit? Yuhyi wa yumit makna dia yuhyi, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Yuhyi wa yumit. Kalau tanya itu dari segi makna Puan Nur Aini, Puan Nur Najihah, kalau dari segi perlu ke tak perlu, setakat yang kita jumpa, dan saya dah cari banyak dah tempat perkataan yuhyi wa yumit itu tidak banyak terdapat dalam riwayat-riwayat hadis yang saya jumpa. Tambahan yuhyi wa yumit itu. Jadi maknanya baik. Dia isunya satu macam ni, kena faham. Saya selalu ulang itu kan. Bila kita berdoa, kita mengikut ibadat cara Nabi dan cara para sahabat, paling utama ulama kata adalah mutaba'ah, ittiba'. Maksudnya mengikut bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat buat. Itulah yang paling baik. Ditakuti kalau kita tambah, walaupun dengan justifikasi maknanya bagus, ditakuti
kita merasakan apa yang kita buat itu adalah lebih baik daripada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Jadi kita kena faham yang tu. Saya tak kata, kita tak kata, tak ada orang pun kata benda ni sesat dan sebagainya kalau tambah, tidak. Tetapi kalau kita tambah benda yang Nabi tak buat dalam riwayat-riwayat yang datang kepada kita secara sahih, maka kita takuti kita akan merasakan bahawa apa yang kita buat itu lebih baik. Bagi saya masa sekejap, seminit boleh tak? Seminit sekejap. Assalamualaikum admin, minta off video yang terbuka tu sebab dah berapa kali lah. Okey, sila Aurat bagi dia terbuka, nama ya. dia tak sedar. Sila bagi nama kat saya. Nanti saya remove. Nama dia Aisyah. Aisyah ya. Okey, saya remove nanti sekejap. Dia tak perasan. Aisyah. Ya, saya tak perasan dia keluar masuk bilik air. Masya-Allah. Aisyah. Baju tak pakai. Aisyah Ahmad ke? Aisyah Ahmad Habis. Guna handphone tak nampak. Memang tak nampak. Aisyah Hassan ke Aisyah Ahmad Siapa boleh bagi nama sebab saya dekat skrin nama Aisyah tak ada Hassan ke pula. Aisyah Ahmad ni? Saya dah remove Aisyah Ahmad. Aisyah aja. Kat sini ada Masih ada lagi. ah, Masih ada lagi. Okey, tak apa, saya remove Aisyah Hassan. Dah settle. Okey, Dah dan settle, Okey, dia dah. bagi tahu. Saya tak tengok, tak apa. alhamdulillah. Dah settle, dia bagi tahu. Okey, dah Dah settle. selesai Ustaz. Silakan Ustaz, silakan. Okey. Minta maaf. Tak apa, saya biasa saya tak tengok skrin, saya tengok kitab. Alhamdulillah saya tak. InsyaAllah okey. Okey, tak apa. Okey, Sebab silakan. kalau YouTube kan recording kan. Betul. Nanti kena edit sikit lah sebab saya tak tengok. InsyaAllah alhamdulillah saya tak ada. Okey, baik. Cumanya saya jawab teruslah tentang lafaz yuhyi wa yumit. Saya dah rujuk. Memang macam saya kata, lafaz hadis yang setakat yang kita jumpa hari ni, dia tak ada yuhyi wa yumit. Tapi saya ingat saya pernah dah jumpa pada awal-awal kitab itu perkataan isu tambahan. Isu tambahan yuhyi wa yumit itu. Maka saya tengok tadi memang ada riwayat-riwayat lain yang ada tambahan yuhyi wa yumit. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk tambah yuhyi wa yumit, tak ada masalah. Itu ada dalilnya, ada riwayatnya. Cumanya hadis-hadis yang kita tengok sekarang ni tidak jumpa lagi, kecuali ada beberapa hadis yang kita pernah jumpa sebelum ni. Mungkin saya lupa dah, tapi saya ada baca. Kita ada baca, dan siapa nak teruskan yuhyi wa yumit pun tidak ada masalah. Siapa yang tak nak guna yuhyi wa yumit, tak ada masalah juga. Masing-masing ada pilihan dan perkara ni luas sebabnya ada dalil. Tidak ada masalah. Kita selalu baca ayat tu, betul. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Puan Nuaini, tak apa, boleh je. Maksudnya boleh tambah yuhyi wa yumit. Saya dah check dah tadi, tidak ada masalah. Ustaz, saya akan tambah balik. Memang saya Tidak ada masalah. Okey, Puan Mahaini, yuhyi wa yumit dia bukan tambahan daripada Al-Quran, memang diriwayat dia dalam beberapa riwayat hadis yang lain. Tidak ada masalah, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan sikitlah. Insya-Allah. Oh, ada soalan, kejap. Segelintir masyarakat kita beramal dengan himpunan doa zikir di himpunan. Ini betul. Ini Imam Hasan Al-Banna, dia ada himpun zikir. Kita dah tahu dah ada maqsurat kubra, sughra, wazifah kubra dan wazifah sughra. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cumanya saya kata tadi, kita menelusuri kitab Al-Azkar ini, setakat ini kita tak jumpa yuhyi wa yumit. Dan kalau kita nak mula beramal, sebab ada orang nak mula beramal, dia bermula beramal dengan kitab-kitab yang dia belajar. Tidak ada masalah. Setakat yang kita belajar, kalau siapa yang belum jumpa, tak apa. Tapi kalau ada yang tanya, saya tolong jawab. Kita boleh mulakan balik, kita boleh teruskan apa yang kita baca sebelum ini, selagi mana ianya ada dalil. Okey. Okey, kita teruskan. Lepas tu dia kata
Warawaina. Okey. Warawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jaa anna fuqara al-muhajirin, telah datang anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-duthur bid-darajatil ula wan na'im al-muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna faqala ala u'allimukum فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكره يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير. Okey, panjang hadis ni sikit kan. Okey, kita tengok. Telah datang ke orang-orang fakir dari kalangan orang muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tahu sebenarnya tak pelik kenapa orang muhajirin fakir. Tidak semua orang-orang muhajirin ini fakir. Dia adalah berdasarkan bagaimana kehidupan mereka sebelum Islam dan selepas Islam. Ada yang kalau belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati ada banyak cerita lah sebelum berlakunya hijrah orang-orang Muslim daripada Mekah ke Madinah, perjanjian Aqabah dan sebagainya, edisi hijrah kecil para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang Muslim dari Mekah ke Madinah sebelum berlakunya hijrah besar, hijrah kubra yang berlaku, yang Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berhijrah dari Mekah ke Madinah itu. Maka orang-orang di Mekah itu ada yang kaya, masuk Islam pun dia masih kaya. Tidak ada masalah. Biasanya orang-orang yang begini adalah orang-orang yang kaya dan orang yang memiliki keluarga. Maksudnya dialah mak dan ayah, dialah orang ataupun yang tidak kahwin ataupun tidak, kekayaan itu bergantung dengan kekayaan mak ayah dia. Maka orang-orang yang sebegini mereka biasanya okeylah. Itu walaupun begitu banyak harta benda mereka yang terpaksa ditinggal dan kan di kota Mekah disebabkan perlu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada mereka ni memang miskin dari Mekah lagi. Maka bila mereka perlu berhijrah, maka mereka juga terus dalam keadaan itu. Ada di kalangan mereka ini kaya sebelum Islam. Maksudnya sebelum mereka memeluk Islam, mereka kaya. Contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini di antara orang-orang kaya, mak ayah kaya. Tetapi selepas masuk Islam, dia tak boleh masuk rumah dia, mak ayah dia tak bagi dia masuk rumah dia, macam mak dia upset dengan dia lah sebab dia masuk Islam. Dia kembali kepada Islam, maka dia letakkan dia di luar rumah sehinggalah kulit dia jadi mengelupas macam mengelupas dalam kitab Mubarak Al-Furi. Dalam kitab Rahib Makhtum dia kata kulit dia mengelupas macam ular bersalin kulit tu. Nak cerita ni, kulit orang kaya-kaya ni kadang-kadang dia tidak tahan dengan beberapa situasi. Mungkin diceritakan begitulah Mus'ab bin Umair, dan dia berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia di antara digelar oleh Muhammad Khalid dalam satu buku Rijal Haular Rasul sebagai first ambassador. Duta pertama Islam adalah Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah mengajarkan Al-Quran dan sebagainya, sehinggalah orang-orang Madinah dah Islam dah, dan mereka inilah di antara yang menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW semasa hijrah kubra, hijrah yang besar itu. Maka nak ceritanya latar belakang orang-orang muhajirin ini, itu sebab bila mereka sampai ke Madinah, orang-orang golongan-golongan Ansar ini memberi pertolongan dan
Allah SWT memuji orang-orang Ansar ini dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah kata dalam Quran, mereka ini mendahulukan orang lain walaupun diri mereka memerlukan perkara itu, menggambarkan bagaimana sifat orang-orang Ansar. Okey, balik kepada hari ini. Orang-orang miskin, orang-orang susah, fakir, miskin dari kalangan orang muhajirin datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang macam sedih, macam sedih, macam rasa macam bukan tak puas hati tetapi sedih lah, sebab mereka orang susah, mereka tak dapat buat banyak benda dan mereka kata apa dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, "Zahaba ahlud duthur bidarajatil ula", telah pergi dan telah mendahului orang kaya. Ahlud duthur ni orang-orang kaya lah, orang-orang yang banyak harta. Bidarajatil ula, dengan darjat-darjat dan ketinggian-ketinggian yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, di sisi orang sekalipun. Bila orang nampak orang kaya-kaya ni, mestilah status dia mereka lebih tinggi. Wan na'imil muqim, dia kata, dan kenikmatan yang sentiasa ada je, nak makan apa pun boleh, nak apa boleh dapat kan, nak pergi ke mana pun boleh. Itu kenikmatan yang mereka ada sebab mereka kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka pun solat juga, mereka dah lah boleh dapat macam-macam, mereka boleh buat apa-apa yang mereka nak, boleh makan apa yang mereka nak. Yusalluna kama nusalli, mereka juga solat macam mana kami solat. Wa yasumuna kama nusumu, mereka juga berpuasa seperti mana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwal, mereka ada kelebihan, ada lebih duit yang banyak. Mereka pergi haji dengan duit itu, dan mereka juga buat umrah dengan duit itu, dan mereka mampu dan boleh berjihad dengan duit itu, dan mereka mampu untuk bersedekah, maka pahala mereka ni banyak sangat ni Rasulullah. Bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai duit ni? Kami hanya boleh semayang je macam mereka semayang, kami boleh puasa sahaja, tapi dari segi harta, dari segi kenikmatan kami tak dapat. Orang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kepastian. Sebenarnya bukan nak dapatkan kepastian, mereka yakin dengan apa yang Allah bagi kepada mereka, tetapi bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kami boleh buat sehingga kami ni rasa lebih tenang dan orang kata rasa kebersamaan dengan orang lain, walaupun keadaannya berbeza, tetapi ada rasa kebersamaan, ada rasa persaingan yang mampu disaingi dalam proses, dalam berusaha mengejar pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka tanya benda ni dekat Nabi Muhammad SAW, menyebut benda ni kepada Rasulullah SAW, Nabi pun kata faqala, Nabi berjawab, dia kata apa? Ala u'allimukum, dia kata, adakah tidak aku mengajarkan kepada kamu, ataupun bahasa kita kata, boleh tak saya ajarkan kepadamu? Ini ayat dia lah, ala u'allimukum tu kalau kita nak terjemah, adakah tidak aku mengajarkan kepada kamu? Ataupun kita boleh terjemah dengan faham makna dia, boleh tak aku ajarkan kepadamu? Maksudnya Nabi minta izin. Nabi ni adabnya tinggi, bagi tahu kata, boleh tak aku ajarkan kepada kamu dengan satu perkara yang mana kamu akan dapat balik dapat balik orang-orang yang mendahului kamu, yang kamu sebut tadi tu. Ada orang kaya-kaya dan sebagainya, yang bersedekah, berinfak, pergi haji, buat umrah dan sebagainya. Kamu akan dapat balik apa yang mereka buat. Kamu dapat menyaingi apa yang mereka buat. Boleh compete dengan mereka insya-Allah. Dan Nabi kata apa lagi? Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu akan mendahului orang-orang yang datang selepas kamu. Ini satu perkhabaran yang sebenarnya hebat. Satu perkhabaran yang betul-betul kita kata, contoh kita, kalau kita mendahului orang yang kita dapat tengok apa dia buat, dan kita rasa kita boleh compete dengan mereka, orang kita nampak. Tapi dalam hadis ni Nabi cerita tentang apa? Nabi cerita tentang wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu juga akan dapat mendahului orang-orang yang akan datang selepas kamu. Ini satu perkhabaran yang kita tak boleh berijtihad kecuali bila datang dalil macam ni. Sebab benda yang nak datang selepas kita tak tahu. Tapi Nabi dah bagi tahu, dah siap-siap buat benda yang Nabi ajak ni, buat benda yang perkara yang Nabi ajar ini,
insya-Allah kamu juga akan dapat menandingi, akan dapat mendahului orang sebelum kamu dan juga orang yang datang selepas daripada kamu. Nabi kata apa lagi? Tengok, Nabi bagi motivasi. Ini pun berdasarkan wahyu daripada Allah SWT. Sebab kita tak boleh nak bagi motivasi yang macam ni. Sebab ini berkaitan dengan pahala dan kelebihan. Maka, dan Nabi terus lagi, Nabi kata apa? وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. Tidak ada orang yang akan dapat menandingi kamu lebih baik. Tidak ada orang yang dapat mendahului kamu kecuali lah mereka juga buat seperti mana yang kamu buat ini. Boleh faham ayat tu? Boleh faham? Kalau tak faham, nanti saya ulang balik. Kalau dah faham, saya akan teruskan. Lepas tu mereka pun jawablah. Qalu bala ya Rasulullah. Kami nak tahulah. Kami nak tahulah apa perkara itu, apa amalan itu. Dan Nabi SAW pun menjawab, dia kata, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Dia kata, kamu bertasbihlah dan bertasbih, subhanallah, wa tahmadun, memuji Allah lah kamu, alhamdulillah, wa tukabbirun, membesarkan Allah lah kamu dengan lafaz Allahu Akbar setiap selesai daripada solat sebanyak berapa kali? 33 kali. Sebanyak 33 kali. Itu sebab kalau kita tengok lafaz-lafaz hadis yang menyuruh kita berzikir dengan bilangan-bilangan yang agak banyak ini biasanya di luar solat. Di luar solat. Di dalam solat kita tak jumpa Nabi suruh baca secara riwayat yang sahih, kita tak jumpa Nabi suruh baca dengan bilangan-bilangan yang banyak begini, 30 kan. Kecuali di luar daripada solat. Kecuali di luar daripada solat. Wallahu alam, itu yang kita jumpa setakat inilah. Menunjukkan bahawa dalam solat fokusnya berzikir, tidak kira banyak mana, tetapi di luar solat ada beberapa bilangan yang Nabi anjurkan berdasarkan wahyu, berdasarkan hadis sahih yang datang kepada kita. Abu Saleh ni dia kata, dia ni seorang perawi daripada Abu Hurairah, mengikut jalur Abu Hurairah. Dia kata, lamma su'ila an kaifiyati zikrihi, bila ditanya tentang bagaimana kaifiat zikir itu, tadi bagi tahu kata bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali selepas solat. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tasbih itu? Maka Abu Hurairah menjawab, yaqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakunu minhunna kulluhunna 33, sehinggalah cukup 33 kali. Maknanya dia, cara dia macam mana? Maksudnya cara dia bukan macam cara yang kita selalu baca subhanallah, 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 subhanallah. Jangan kata yang kita baca tu salah sebab ada hadis akan datang lagi. Tapi nak ceritanya kaifiat, di antara kaifiat yang boleh juga kita buat adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali, sampai 33 kali. Tidak ada masalah juga, sebab itu di antara kaifiat yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Imam Nawawi dia kata apa? Jam'u ad-duthur, jam'u dathur bi fathid dal wa iskanu tha al-muthallatha wa huwa malun kathir. Ad-duthur tadi makna dia orang yang mempunyai harta yang banyak, kewangan yang banyak. Itu makna ad-duthur. Jadi ingat maksudnya kita, ini antara zikir yang Nabi ajarkan, sehingga zikir ini, cuba tengok fadilat zikir ini. Fadilatnya banyak sangat-sangat. Kita dapat menyaingi, ini janji Nabi Muhammad SAW, dapat menyaingi, dapat mendahului orang-orang yang datang sebelum kita, dan juga mendahului orang-orang yang datang selepas kita. Wallahu alam. Ini salah satu cara zikir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali sampai cukup 33 kali. Okey. Okey. Kejap saya tengok kat bawah ni ada soalan tak? Okey. Ya betul, ada tambah zikir yang okey. Tapi ingat tadi yuhyi wa yumit boleh baca. Setakat ni kita jumpa tak ada kata yuhyi wa yumit, tapi boleh baca sebab saya dah check tadi ada riwayat lain tidak ada masalah, dan ulama mengatakan perkara itu luas dan boleh ditambah, tak ada masalah. Dan zikir itu pun selepas solat, Maaf, ulangan salam penutup
solat tak perlu dah tambah, ya tak perlu, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wabarakatuh, tak payah tambah apa tak apa sebab dia khilaf kepada riwayat-riwayat sahih yang masyhur datang daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada wabarakatuh. Dia bukan tambahan hi wabarakatuh. Dia wabarakatuh. Kita assalamualaikum warahmatullahi. Dia berhenti kat situ. Tapi yang selalu dibuat adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi itu duduk di belakang ha Allah tu. Jadi kita bagi salam kalau mengikut riwayat yang sahih yang masyhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu riwayat yang masyhur yang sahih. Tambahan wabarakatuh tidak digalakkan ditambah mengikut pendapat ramai para ulama sebab ia adalah khilaf bertentangan dengan riwayat sahih yang masyhur. Masing-masing tasbih, tahmid, takbir 33 kali, ya kita akan jumpa riwayat tu lepas ni insya-Allah ni Som. Boleh kita teruskan bacaan kepada hadis yang datang selepas ini. Okey. Imam Nawawi meneruskan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Dia kata warawaina fi sahih Muslim an Ka'b bin Ujrah, daripada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ka'b bin Ujrah ni dia ada cerita dia lah. Dia ni kawan dia ni dia masuk Islam, dia agak lewat sikit masuk Islam. Lepas tu dia ni kawan baik Ubadah bin Samit. Dia ni kawan baik kepada Ubadah bin Samit. Dia juga di kalangan orang Ansar. Dia ni Ka'b bin Ujrah ni orang Madinah. Dia termasuk dalam golongan orang Ansar. Dia kawan rapat dia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni satu hari dia ni sembah berhala. Dia ni orang yang sembah berhala sebelum dia masuk Islam. Dia ada berhala dia yang dia duk jaga, yang dia duk memuliakan berhala tu. Dia pun pernah dia ajak masuk Islam tapi dia abaikan. Maksudnya dia tak nak masuk Islam. Tapi dia ada seorang kawan namanya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit pun kalau tengok dia punya bibliografi memang orang-orang hebat di kalangan para sahabat juga. Ubadah bin Samit ni lah kawan baik sangat kepada Ka'b bin Ujrah ini. Dan pada satu hari Ubadah bin Samit duk tengok Ka'b bin Ujrah ni duk sembah berhala dan sebagainya kan. Dia tak duk geram ni, dia mungkin duk geram lah kawan baik dia tapi tak Islam kan. Dia geram dan dia bukan geram apa, dia nak kawan baik dia tu pun Islam juga. Bila keluar je Ka'b bin Ujrah ni daripada bilik tempat dia beribadat tu ada berhala dan sebagainya tu, Ubadah bin Samit pun masuk pecahkan berhala-berhala yang disembah oleh Ka'b bin Ujrah ini. Dia bukan masalah dekat sini kita kata boleh memecahkan berhala-berhala apa semua tu, takut nanti jadi isu. Ubadah bin Samit ni dia bukan buat berhala orang sembah ramai-ramai kat luar tu. Bukannya saya nak cerita, ni satu benda juga ni. Kadang-kadang orang tengok sejarah Nabi, sejarah para sahabat, dia pun pergi buat benda-benda tu tidak mengikut konteks yang betul. Contohnya bila tengok Ubadah bin Samit pecahkan berhala Ka'b bin Ujrah, dia pun pergi kepada kuil dan kuil Buddha, kuil Hindu, dia pergi pecahkan berhala-berhala. Itu tidak boleh. Itu dilarang. Sebab ia akan mendatangkan musibah. Dia akan mendatangkan satu fitnah yang besar. Dia akan mendatangkan satu keadaan yang membuatkan kita orang Islam dengan orang bukan Islam ini bergaduh tak tentu hala, tak boleh. Dalam satu ayat Quran pun Allah ada sebut, dalam satu ayat Quran Allah kata apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu kutuk. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu kutuk orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini sehingga membuatkan mereka kutuk dan keji dan cela dan hina Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka mempunyai ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu. Ini tegahan-tegahan yang Allah pesan kepada kita tentang bagaimana kita nak deal dan berinteraksi dengan agama-agama lain.
Dan cerita Ubadah bin Samit ini yang memecahkan berhala yang disembah oleh Ka'b bin Ujrah ini disebabkan mereka ni kawan baik. Mungkin kalau bergurau kasar pun Ubadah bin Samit tahu Ka'b bin Ujrah ini tidak marah kepada dia. Boleh faham keadaan ini Jadi jangan duk apply benda ni kepada sembahan-sembahan berhala di luar secara umum. Dia tidak ada hukum begitu. Ini cerita Ubadah bin Samit saja dengan Ka'b bin Ujrah. Bila Ka'b bin Ujrah balik ke bilik dia, rumah dia yang ada berhala itu, dia tanya, siapa yang buat ni? Siapa yang pecahkan berhala dia ni? Orang-orang sekitar tu tahu dah Ubadah yang buat kerja tu. Depa pun jawab, dia kata Ubadah yang pecahkan ni. Dan Ka'b pun dengar nama Ubadah, kawan baik dia pun keluar dalam keadaan marah. Dia keluar dalam keadaan marah walaupun kawan baik dia marah, rasa marah. Tapi dia berfikir balik tentang diri dia dan dia pergi jumpa balik Ubadah. Ni kawan baik ni kata best friend forever. Dia kena jadi gitu. Orang mengajak benda baik walaupun ada rasa marah, tengok balik, fikir balik. Tu dia kata thumma fakara fi nafsihi. Dia fikir tentang diri dia. Kenapa Ubadah buat macam tu? Dia fikir balik, lepas tu wa ata Ubadah fa aslama. Dia pun datang balik kepada kawan baik dia Ubadah bin Samit dan dia pun masuk Islam, kembali kepada Islam. Ini cerita Ka'b bin Ujrah. Apa panjang pula cerita, tapi itulah nak cerita sikit supaya kita ambil iktibar, macam saya sebut sebelum ni, ambil iktibar daripada kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan itu menjadi inspirasi kepada kehidupan kita yang nak meniru kehidupan para salafus salih. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Nabi kata mu'aqqibatun la yakhibu qailuhun dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Okey. Dia kata muaqibat, perkara-perkara yang macam nak terjemah muaqibat ni? Muaqibat ni terjemahan dia adalah satu perkara yang diucapkan, saya nak tengok terjemahan dia. Satu perkara yang diucapkan pembawa akibat yang baik. Muaqibat ni dia terjemah kat sini pembawa akibat yang baik. Maknanya kalau satu perkara yang kalau kita buat perkara itu dia akan mendatangkan kebaikan. Dia akan mendatangkan kebaikan. Itu takrifan kepada muaqibat tu, terjemahan dia lebih kurang muaqibat. Perkara yang mendatangkan hasil. Perkara yang mendatangkan hasil yang mana dia tidak menjadikan seseorang itu rugi kalau seseorang itu sebut benda ni dan buat perkara ini. Bila dia buat? Bila dia kena buat? Setiap kali selepas solat fardu. Setiap kali selepas solat fardu. Maka hadis ini khusus kepada solat fardu, betul tak? Jadi boleh tak buat selepas solat sunat juga? Kalau ikut dalil-dalil yang sebelum ni dia umum. Hadis Ka'b bin Ujrah punya riwayat ni yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW ini ada perkataan maktubah, solat fardu. 33 tasbihah, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 43 kali takbir. Maka cukuplah 100. Cukuplah 100. Ini di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk mereka amalkan setiap kali selepas solat. Walau bagaimanapun kalau kita tengoklah, dia sebenarnya zikir-zikir ni kalau kita tengah sibuk dia jadi berat. Kadang-kadang kita tak sibuk mana pun dekat rumah. Nak kerja apa pun tak ada, tapi berat juga nak buat. Itulah ujian yang Allah bagi kepada kita. Maka kita kena minta daripada Allah Taala supaya kita sentiasa dimudahkan untuk kita berzikir. Itu sebab macam saya selalu sebut, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang Nabi ajar kepada para sahabat untuk baca juga selepas solat. Kita doa supaya Allah mudahkan kita, bantu kita untuk kita berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Okey? Kalau tengok lafaz hadis ini secara zahir,
maka kita boleh berzikir bagaimana? Kita boleh berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh berzikir begitu juga. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya harap saya dapat menjawab soalan yang diajukan oleh Puan Iksum tadi tu. Oh, skrin saya hilang. Saya rasa ada orang hijack ni. Ya Ustaz. Dah tak apa. terganggu dah tadi. Ustaz boleh share balik ke? Kejap Okey, Saya Ustaz, screen Ustaz ada tapi tak pin. Dah hilang dah. tak pin, dia tak pin. Tak apa, saya share balik sekejap. Ustaz pin balik. Okey, mohon jemaah sekalian beri kerjasama ya. Saya ada beberapa minit lagi. Puan moderator. Okey Ustaz, saya kira Ustaz boleh lanjutkan seterusnya lah setengah jam lagi ke? Boleh juga sebab menarik sangat Okey. topik ni. Saya suka. Okey, Saya insyaAllah. percaya jemaah lain pun suka ni topik ni. Okey. Tapi saya bagi sampai saya mungkin pergi sampai dalam 9 suku insyaAllah. Boleh Okey, boleh silakan saya, Ustaz. saya takut ada orang lain masuk selepas ini Tak timing. ada. Free je. Okey, insyaAllah. Kejap. Okey, baik. Soalan. Saya percaya Islam Malaysia tidak ada yang memecah berhala. Betul. Sebenarnya memang kita dekat Malaysia tak ada, tetapi langkah-langkah ataupun rasa-rasa nak pergi pecah berhala tu ada. Sebab yalah, bila kita bergaul dengan ramai orang, kita akan nampak. Tambah-tambah bila ada isu perkauman, bila ada isu orang menghina agama Islam dan sebagainya, ada di kalangan orang-orang awam yang rasa macam mereka tak boleh tunggu dah. Sebab kita pun ada kawan-kawan yang memang ada jenis, kita faham ada orang-orang yang dia boleh tahan sabar. Ada orang-orang yang dia tak boleh tahan sabar dia nak pergi buat je benda-benda yang dia rasa tak kisahlah, buat belah malam bukan orang nampak. Ada benda tu ada. Tetapi sebenarnya perkara ni dah pernah berlaku sebenarnya di beberapa tempat, cumanya perkara ini tidak dibesar-besarkan. Perkara ini tidak dibesar-besarkan. Saya percaya kita orang Islam Malaysia tidak ada yang mencakap berhala atau menghina agama kecuali orang bangsa selalu menghina agama dan Al-Quran. Dia sini, untuk orang yang menghina Al-Quran ini sebenarnya akta ataupun dia panggil apa, undang-undang itu dah ada dah sebenarnya. Kalau dekat Malaysia ni dah ada tu sebab kita boleh sue dan kita boleh dakwa mereka di mahkamah. Boleh, cumanya tindakan itu bagaimana, tindakan kita tu sendiri. Ada orang kata bila saya duk bincang perkara dia dengan kawan-kawan, dia kata, habis tu Ustaz, dia kata, habis tu Azhar, dia kata kita tak boleh marah lah. Saya tak kata kita tak boleh marah, tapi how to manage our anger. Macam mana kita nak kawal kita punya marah dan kita nak marah bagaimana yang dibenarkan oleh Islam. Kita memang kena marah. Orang hina Nabi kita, orang hina Allah, orang hina agama kita, kita kena marah dan kita wajib marah. Tapi bagaimana kita kena marah? Adakah kita kena marah dalam bentuk kita pergi maki dia balik? Tak boleh. Maksudnya macam ni kita kena marah. Contoh, kita marah dekat anak kita buat nakal contohnya. Kita marah tak? Atau kita suka? Kita rasa marah tapi bagi kita marah. Kita pergi bagi nasihat kat dia. Bagi dia faham. Sebab kebanyakan orang-orang yang buat benda ni kepada agama Islam sebab mereka tak faham. Mereka hina Nabi sebab mereka tak faham siapa itu Nabi. Siapa yang faham siapa itu Rasulullah SAW, mereka tak akan hina sebab Nabi itu mempunyai akhlak yang bagus. Jadi kita kena cerita tentang Nabi. Itu cara. Tapi ramailah bila orang terlalu marah bila kita cerita dalam bentuk yang macam ni. Dia kata ini semua, dia kata ulama-ulama yang tidak sensitif, dia kata kan. Tapi tak apalah, kita terimalah benda tu. Tapi kalau tanya, kalau kita lihat bagaimana cara untuk kita berinteraksi dan kita perlu ke marah, kita memang kena marah. Kita kena marah kerana Allah, kita kena suka kerana Allah Ta'ala. Kita kena wajib marah kerana Allah Ta'ala. Kita kena ada sensitivity. Tetapi bukanlah setakat itu saja. Kalaulah kuasa dan akta atau polisi ada, kita ada benda yang kita dah codified dalam akta mahkamah, kita kena guna pakai dan kita kena dakwa mereka-mereka ini. Itu sebab berlakunya tangkapan. Kalau kita tengoklah, kan ada yang berlaku tangkapan, didakwa di mahkamah syariah dan sebagainya. Didakwa kalau mereka tu orang Muslim, kita dakwa dia ada, tak silap saya kalau kat sini ada orang-orang yang berada di dalam bidang undang-undang, boleh share lah sebab saya bukan orang dalam bidang undang-undang, tetapi ada pembacaan-pembacaan kalau orang tu Muslim menghina agama dan sebagainya, kita ada akta yang kita boleh dakwa di dalam mahkamah syariah. Kalau mereka itu belum Muslim, dia duduk di bawah akta hasutan dan sebagainya lah. Wallahualam.
Jadi di sana dah terdapat dah undang-undang. Cumanya ada tak orang nak bawa. Kita kena usaha untuk menyokong segala usaha untuk membawa mereka kepada muka pengadilan. Sebab kita dah ada undang-undang. Kita dah ada undang-undang dan ianya terpakai. Maka di antara caranya adalah kita kena marah. Kita kena ada rasa marah. Jangan saya kata macam tadi tu kita tak payah marah tak. Kita wajib rasa marah kerana mereka menghina Rasulullah, kerana mereka menghina Nabi, menghina Allah SWT, mereka menghina ajaran Islam. Kita wajib rasa marah. Tetapi marah itu dikawal. Marah orang yang cerdik ini dikawal bagaimana dengan tindakan-tindakan, mengajarkan mereka, menegur mereka dengan cara yang baik. Kalau tidak jalan juga dengan cara itu, mengangkat dan menyokong segala usaha. Kalau kita ada lawyer-lawyer yang boleh buat kerja ni, kita kena sokong mereka. Kalau kita ada duit, kita bayarkan kepada lawyer-lawyer ni untuk mengangkat dan mendakwa mereka-mereka yang melakukan kesalahan ini, supaya mereka dikemukakan ke muka ke pengadilan dan dihukum yang setimpannya mengikut undang-undang yang sedia ada. Bagi orang Islam, kita ada mahkamah syariah, ada denda dan sebagainya, ada ta'zir dan sebagainya, ada ta'dib, ada mengajarkan mereka tentang adab sebagainya sebagai satu bentuk hukuman. Wallahu alam. Skrin ada, terima kasih. Okey. Ada, ya betul, ada banyak sebenarnya yang dekat Uluyam, sebenarnya banyak kes, tapi kes-kes ini berlaku, ada benda yang disorokkan untuk menjaga keamanan, ada benda yang ditimbulkan tanpa sedar oleh beberapa pihak, leaking information lah, yang dah disebarkan, dia jadi macam satu polemik kaum. Jadi dia ada banyak benda lah yang berlaku. Sebenarnya benda tu berlaku, memang benda tu berlaku. Kalau tak berlaku pun saya berani cakap sebab saya dah ada pengalaman dengan kawan-kawan juga, dengan beberapa pihak juga yang mereka memang hampir nak melakukan benda-benda yang ekstrim jugalah. Benda-benda ekstrim juga. Ya, Puan Salbiah tahun 76, tahun saya lahir tu. Itu belum lagi isu tentang siapa yang hidup tentang dalam 13 Mei dulu apa semua pun, itu berkaitan juga dengan isu orang Melayu, Islam dan sebagainya, walaupun pada ketika itu yang diangkatnya adalah isu perkauman dan sebagainya. Saya tengok dulu kok ada ni. Okey, Selma Imam. Okey, betul. Kita kena ada, macam saya kata tadi, kita wajib kena marah. Kita wajib kena marah, cuma kita kena kawal dan kena bertindak secara cerdik. Dekat sini saya tengok ada Pon Nur Adida, Niksum, ada angkat tangan, ada nak tanya soalan ke? Sebelum saya baca satu lagi hadis lah, saya rasa tengok, insya-Allah. Ya Ustaz, saya nak tanya pasal bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Ada mengatakan, ada pahaman yang mengatakan apa ni, dekat masjid pun ada buat baca 10 kali dan kedudukan kita pun tak berubah selagi tak habis bacaan tu. Ada. Benda tu ada riwayat dia. Ya, ada riwayat dia. Dia kata, dalam satu riwayat mengatakan bahawa Thani rijlaihi ni maksudnya keadaan tapak kaki kita tu masih dalam keadaan lipat. Saya tunjuk, saya tak buka skrin saya ke? Saya duk tunjuk tangan saya duk gerak sana sini, ya Allah, jemaah tak nampak. Kadang-kadang ada benda yang saya kena kena tunjuk. Maksudnya dalam keadaan kaki kita duduk tahiyat tu, kan kaki kita lipat berdiri tu, tegak tu. Masa itu. Dan ada riwayat mengatakan bahawa sebelum kita bercakap perkara lain, dan ini termasuk juga zikir Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Ada riwayat yang datang untuk dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ini pada solat subuh dan maghrib. Ada riwayat-riwayat yang datang, banyak riwayat yang menceritakan tentang tahlil ini. Dan ada juga riwayat yang datang 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, belah pagi akan selamat daripada, di antaranya adalah gangguan syaitan dan sebagainya. Itu ada. Lepas mayang pun ada riwayat tu, maksudnya boleh amalkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir selepas solat, sebelum kedudukan kita tahiyat akhir itu, sama ada kita duduk tawarruk ataupun kita duduk iftirash, sebelum kaki kita yang tegak itu beralih. Maksudnya sebelum beralih, maksudnya Nabi nak suruh kita baca teruslah, terusan zikir itu. Jadi boleh faham, ada, insya-Allah ada dalil, ada riwayatnya itu. Boleh teruskan. Ya, betul. Okay, terima kasih Ustaz. Puan Nisun. Assalamualaikum Ustaz. Terlebih dahulu saya mohon maaf lah Ustaz. Hadis 185 Ustaz.
Di sana ada Rasulullah bersabda, kamu bertasbih, bertahmid dan membaca takbir setiap kali selesai solat 33 kali. Kemudian ada Ya, para betul. di bawah tu kan Ustaz, daripada Abu Saleh agaknya ya, Saleh. mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Bila Ya, betul. beliau ditanya tentang bagaimana cara mengucapkannya. Ya, betul. Itu sebablah tadi Jadi, saya tanya. maksudnya soalannya apa? Soalannya boleh ke tak buat macam subhanallah, subhanallah. Betul. Sebab masa yang di atas tu kan 33 kali. Kemudian yang di bawah tu ditanya bagaimana cara mengucapkannya. So dia kata masing-masing 33 kali. Macam mana Ustaz ya? Macam dia macam tak selari dengan yang di atas tu. Dia okey, dia bukan isu tidak selari. Isunya pengamalan zikir selepas solat ini datang dalam riwayat yang sahih dalam banyak bentuk. Itu sebab ulama bercakap dalam bab zikir selepas solat ini, pertama dia ada banyak lafaz, dia ada banyak frasa, phrase, dia juga ada banyak kaedah berzikir itu sendiri. Itu sebab kita jumpa dalam hadis yang tadi itu dia kata bagaimana dibuat, dia kata mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar setiap itu 33 kali. Maksudnya dia baca macam saya sebut tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Boleh Yang tu satu cara. Kejap saya nak check balik. Sampai, minta maaf Ustaz, kemudian sampailah 30, artinya setiap tu 10 kali, kemudian ia ada 33 kali. Itu ke maksudnya Ustaz? Bukan. Maksud dia dekat situ adalah dia sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali, kira sekali, baru sekali. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali sampai 33 kali. Maksudnya 10 kali ulang lah tu Ustaz. Setiap tu. Bukan 10 kali ulang. 33 kali. 10 kali 3, 33 Ustaz. Tak, maksud dekat sini dia nak bagi tahu kita sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali, betul tak? Ulang sampai 33. Betul. Oh, macam tu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang macam Rasulullah bersabda, mereka bertasbih, bertahmid dan membaca takbir setiap kali selesai solat 33 kali. Itu ke Ustaz? Ya, betul. Yang Ustaz maksudkan tu. Kejap. Sebab tadi siapa dapat detect balik sebab saya dah tertinggal kejap. Dekat lafaz ini tadi ke saya baca daripada kitab yang lain ni? Kejap. Kita ada 15 minit. Tak apa, saya teruskan sampai 15 sampai 3 9 suku insya-Allah, 9.5 insya-Allah. Kejap, saya ada jumpa tadi dia bagi tahu kata kena boleh baca macam tu. Itu sebab yang mula-mula tak silap saya tadi yang mula-mula tadi. Wala mana'ta kejap. Subhanallah. Daripada Sahih Bukhari Ustaz. Dan Sahih Muslim. Okey. Ini hadis yang riwayat hadis yang ke tasbiquna man ba'dakum. Pasal orang-orang fakir. Hadis yang ke 185. Hadis kalau dalam buku Hidayah. Yang dekat situ tu, itu hadis tu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Betul tak Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey. Betul. Abu Saleh dia bagi tahu dekat sini, dia kata kat sini sebab saya baca terjemahan ini adalah terjemahan daripada teks asal. Semua boleh nampak kan terjemahan yang saya baca ni? Muka surat 168 ni. Abu Saleh dia kata daripada Abu Hurairah, ditanya kepada Abu Hurairah bagaimana kaifiat zikir. Dan Abu Hurairah jawab apa? Abu Hurairah jawab yaqulu. Maksud dia, saya tengok dekat sini, saya tengok dekat terjemahan betul-betul dia.
Oh, okey. Dekat terjemahan Al-Hidayah ni dia tak letak teks sini, dia terjemah terus saja kan, tak apa. Dia kata kat sini, Abu Saleh perawi salah seorang perawi Abu Hurairah ketika ditanya tentang bagaimana cara mengucapkan, dia mengatakan yaqulu, Abu Saleh ni dia bagi tahu, dia kata mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33, dia kata masing-masing 33 kali, betul tak? Dia kata masing-masing 33 kali. Betul Betul. Ya. Ha. Jadi Betul. terjemahan yang saya baca tadi subhanallah tapi kalau nak tengok dekat sini dia tidak ada masalah sebenarnya kalau nak buat. Kalau saya tengok terjemahan sini hatta yakunu, saya tengok teks asal hatta yaku, saya takut saya tersilap terjemah. Terima kasih banyak Nisum. Sehinggalah jadi setiap daripadanya kulluhunna salasun wa salasuna, 33 kali. Sebab saya pernah baca juga sebenarnya boleh buat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu sekali dan sampai 33 kali. Yang ni kalau tengok tadi dia sebut terus subhanallah walhamdulillah wallahu akbar macam satu frasa, satu ayat dan dikira sekali dan dicukupkan 33 kali. Wallahu alam. Mungkin saya silap terjemah ataupun memang macam nak cakap, sebab saya pernah tengok tidak ada masalah sebenarnya untuk baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu dikira sekali dan cukupkan sampai 33 kali ataupun memilih bagaimana hadis-hadis yang datang selepas, macam yang kita baca selepas itu subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali. Betul tak? Ya. Maka ruang untuk kita melakukan cara berzikir ini adalah luas lah. Ruang untuk kita buat tu luas. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis yang datang selepas itu dia satu-satu dia bagi tahu, dia kata salasan wa salasina tasbihah, maksudnya dia bagi tahu 33 kali tasbih. Lepas tu 33 kali tahmid, 43 kali takbir. Nampak dia ada lafaz-lafaz hadis yang menunjukkan seolah-olah macam boleh subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali dan cukupkan 33 kali. Ada lafaz hadis yang datang dalam bentuk 33 kali untuk tasbih, takbir dan tahmid. Ustaz, yang biasa kita buat 33 lah, tapi ada yang Syekh Ali Jabir tu dia cakap 10 kali tu setiap subhanallah alhamdulillah tu, ada dalil ke Ustaz? Yang tu Allah alam. Takat yang saya jumpa ni tak apa, nanti saya dah tulis sekejap. Saya takut saya silap juga ni. Bila dah tanya, Yang biasa yang kita buat 33. memang pun sebab dalil yang kita baca sekarang ni orang 33. Sekejap Maksudnya soalannya adalah boleh ke baca 10 kan? Yang Syekh Ali Jabir syurkan, dia kata setiap kali solat kan baca 10 yang agaknya untuk meringkaskan kot untuk orang yang agaknya tergabah. Wallahu alam. Yang tu saya tak boleh jawab lagi sekarang ni sampai saya cari. Saya cuba jawab. Okey, setakat ini macam tu jawapan saya. Saya akan cuba raikan soalan Puan dengan soalan Niksum tadi yang mengatakan, yang tanya tentang cara tadi tu. Tapi setakat yang saya baca sebelum ni, pernah jumpa sebelum ni, tidak ada masalah untuk baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali sehingga 33 ataupun asingkan subhanallah 33. Dalam hadis ini 43 kali. Yang Syekh Ali Jabir cakap tu saya akan cuba cek nanti Puan Saya akan cuba cek nanti, insya-Allah saya akan bagi tahu jawapan dia. Harap saya dapat. Wallahu alam. Benda saya tak berapa yakin tu saya tak pandai jawab. Terima kasih Ustaz. Yang penting kita baca lah. Sama-sama Kak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak saya ada soalan, siapa nak tanya? Puan Intan? Puan Intan, Puan tanya. Tasmirah, silakan. Tak apa, boleh. Saya Silakan. kalau Ya, silakan Tuan. mai bukan ayat panjang yang di sunat tu macam mana?
Ustaz. Sebab apa? Saya tak dengar, terputus. Puan Kalau Mira, solat suara subuh tuan, tu dia banyak yang panjang. suara terputus. Ulang balik soalan boleh ke? Kenapa Ulang balik putus? soalan. Okey. Kalau solat subuh tu Mhm. digalakkan baca panjang sikit. Sebab Ayat Quran kata ke? Baca Quran ke? Suara hilang. ada Bacaan Quran dalam solat ke? surat. Ya, surat. Kalau subuh tu baca Al-Duha, subuh untuk subuh lah. Untuk Tapi kalau misal kata kita tak sempat, kita baca pendek-pendek je, kira macam mana tu Ustaz? maksudnya Sebab baca surah-surah kadang-kadang pendek. kita Baca kan surah-surah tak pendek. cepat. Tak ada masalah, boleh. Kalau biasa kan baca wasamsi wa duhaha. Dia ada banyak riwayat yang kita Panjang-panjang sikit. banyak riwayat yang kita jumpa dulu macam solat hari Jumaat Nabi baca surah Jumu'ah, lepas tu surah Al-Munafiqun kan. Dia ada banyaklah riwayat dan memang riwayat secara umum dalam solat ini rakaat pertama itu dibaca panjang daripada rakaat kedua, tapi kalau kita ada kekurangan waktu ataupun kita keupayaan kita terhad, maka boleh, tak ada masalah untuk baca surah pendek pun. InsyaAllah tak ada masalah. Banyakkan zikir-zikir dalam sujud. Bukannya hanya sembahyang subuh saja Ustaz. Bukan sembahyang subuh saja. Tapi adalah yang fokus kepada sembahyang subuh tu ada juga. Itu sebab dalam setiap beberapa solat itu Nabi sebut contohnya macam surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun kan. Dalam solat-solat yang lain Nabi sebut baca surah Al-Baqarah, baca Ali Imran, An-Nisa, baru Nabi rokok. Maka itu kalau siapa mampu buat, silakan, semoga terus mendapat keberkatan di atas usaha nak mengikut Nabi Muhammad SAW. Kita doa kita pun dapatlah buat benda yang sama. Tapi kalau kita tak mampu, bacalah surah-surah pendek, tidak ada masalah insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mak Jah, Halijah, ada soalan ke? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Mak Jahan nak tanya, masa kita sembahyang taubat di sujud akhir tu, kita ada baca la ilaha illa anta tu kan? Katanya tak boleh baca masa tu di sujud, dia suruh baca sebelum bagi salam, betul ke Ustaz? Siapa yang tak bagi baca? Ada lah yang cakapnya. Okey, tak apa. Sebenarnya masa sujud boleh baca apa-apa doa, yang lebih baik adalah diambil daripada Quran sebenarnya. Tapi dia kata tu ayat Quran, tak boleh duduk di bawah, dia kata. Dia memang ada tegahan daripada Nabi untuk kita baca ayat Quran dalam sujud dan rokok sebab bukan tempat dia. Tetapi ulama dah bincang perkara ini, kalaulah doa itu muqtabas ni maksudnya diambil daripada Quran. Contohnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di dalam sujud, dalam bentuk kita berdoa, maka tidak ada masalah. Maknanya kita kena tahu kita baca tu bukan kita baca Quran, tetapi kita doa. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu kita faham dan niat masa tu kita bukan baca Quran sebenarnya, tapi kita berdoa, maka dia boleh. Dia boleh, tidak ada masalah insya-Allah. Okey. Puan Intan? Okey, sama-sama. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan nak bertanya, cuma nak bagi tahu hadis yang mengatakan yang tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, takbir 10 kali tu ada dalam buku ni. Hadis yang keempat selepas hadis tadi, tak salah saya. Maksudnya kita tak sampai lagi lah ni. Ya, betul. Baguslah ada student-student yang baca dulu ni kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Puan Intan. Nanti boleh tolong saya lagi ni sebab saya memang tak baca lagi. Saya bagi terang je dekat para jemaah sekalian. Saya bersyukur sangat-sangat bila Spark jemput saya baca, sebab saya boleh membaca kitab ni sebab duk galik duk sibuk dengan benda-benda dunia ni. Alhamdulillah, astagfirullahalazim. Tapi itulah, bila diberi peluang ni saya baca, dan terima kasih juga sebab ada orang-orang yang membantu saya, mengingatkan saya tentang muka surat dan sebagainya, membantu saya menceritakan tentang macam yang Puan Intan cakap tadi tu.
Maka kita insya-Allah kita harap kita akan sempatlah jumpa hadis tu insya-Allah. Kita akan sempat jumpa hadis tu, tapi nampak ni dah pukul 9.26. Kan? Ya, betul. Saya macam nak kena berhenti dulu insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jika Ustaz boleh je tambah 2 jam. Oh, okey, tak apa nanti kita Ya, Kak Sabah itu kena buat daurah dah Ustaz. Kalau macam tu, betul tak? apa kalau macam tu saya sambung satu lagi hadis insya-Allah. Sebab saya nak kena yang kat belakang tu comel je tengok ya Allah, ada orang tak sedar. Comel je. Sebab pagi ni memang janji sebab dia dah sekolah, sebab saya ada program minggu lepas dekat Pulau Ketam dengan masyarakat Cina. Minggu ni saya ada program dekat Kampung Orang Asli Ulu Cembung Rembau, dengan ada satu lagi program dekat Sekinchan pagi 10. Jadi saya ada jadual jugalah minggu ni yang agak ni jugalah sibuk juga. So saya minta maaf lah. Puan Intan ada tanya soalan lagi ke? Angkat tangan tu. Okey, saya ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak sambung satu lagi hadis yang ke ujung tu, tapi tak sempat nak sampai ke yang kalau soalan sempat silakanlah. Aku nak sampai sempat kita sambung je. Yang kita sebut tadi tu. Tak apa, saya baca satu lagi hadis, kemudian kita berhenti dan kita jumpa insya-Allah next session insya-Allah. Okey. Boleh. Saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak dapat jawab. Saya jujur je bagi tahu ni. Kalau tak tahu, saya tak tahu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Kami riwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata man sabbaha, sesiapa yang bertasbih setiap kali selepas solat 33 kali dan bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali dan dia mencukupkan bilangannya ke 100, sebab 33 baru 99, dia mencukupkan 100 zikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan semua dosa dia. Maksud dia, saya dah beritahu dah awal, dosa kecil diampunkan semua dosa kecil dia walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia bagi tahu, dia kata sebenarnya bukan makna dia buih di lautan tu, kalau ada orang boleh kira buih di lautan, mungkin orang boleh kira, tapi macam mustahil lah. Tapi nak bagi tahu kat sini Ibn Hajar dia kata apa? Dia kata itu kinayah ataupun gambaran ataupun satu ayat nak menunjukkan bahawa banyaknya, walaupun banyak, maka Allah akan ampunkan dengan zikir-zikir yang sebegini. Wallahu alam. Saya minta maaf. Saya minta undur diri dulu. InsyaAllah saya akan cubalah jawab beberapa soalan yang ada tadi tu. Saya akan cuba jawab beberapa soalan tadi tu kalau sempat insya-Allah. Pulau Ketam memang best juga sebab tempat Cina kan. Jadi adalah ujian kepada para student ni buat kerja amal dakwah ni kan. Jadi bertembung pula dengan program-program YB dan masyarakat Cina, Tahun Baru Cina dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sambutan mereka dekat sana bagus. Semoga kita juga SPAK juga mungkin boleh buat kerja-kerja dakwah sama ada kat Malaysia atau kat luar, boleh buat ni insya-Allah. Banyak peluang kita buat kerja dakwah selain daripada kita belajar. Semoga kita juga diberi peluang untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berilmu dan mengamalkan kerja-kerja dakwah selain daripada amal-amal kita, ibadat kita dekat rumah dan dekat mana-mana tempat insya-Allah. Okay, aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya duduk dekat mana? Saya duduk dekat nilai. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya boleh tutup terus ke Puan Ainun? Ya, silakan Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Minta maaf juga dekat Opah sebab tak boleh nak buat sampai 2 jam sebab hari ni ada jam. Jadi Ustaz, atas segala kekurangan dan kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada rezeki dan peluang yang Allah bagi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.